Ini Masjid Sabah, tuan-tuan. Ini Masjid Sabah, Masjid 7. Masjid di antara masjid yang terlibat di dalam peperangan. Kubu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in hari ini didirikan sebagai masjid, sebagai salah satu tempat peringatan. Kita tak berhenti, tuan-tuan. Kita hanya sekadar lalu perang Khandaq. Ini Masjid Abu Bakar, tuan-tuan, di sebelah kanan kita ni. Dia bukan masjid sebenarnya. Ini kubu pasukan ataupun para sahabat ketika mana mereka diserang. Jalan raya yang kita lalui ni adalah kawasan Tariq Khandaq. Dan di hadapannya dulu kota Madinah di keliling kita ni, tengok tuan-tuan boleh tengok ini bukit-bukit dia. Ni tuan-tuan boleh tengok yang petak-petak ni dipanggil masjid dalam zaman sekarang. Sebab di zaman Khalifah Umar dijadikan sebagai tempat sembahyang, tetapi inilah kubu-kubu ni. Jalan raya yang kita lalui ni adalah tempat digalinya Tariq Khandaq. Ini perang yang besar dalam Islam. Masjid ini, kawasan ini, kubu ini dinamakan sebagai Kubu Fatah ataupun Masjid Fatah, di mana di bawahnya tempat Salman Al-Farisi berada dengan para sahabat yang lain meninjau keadaan semasa peperangan sewaktu berlakunya pengepungan daripada musyrikin, golongan-golongan Yahudi terhadap umat Islam yang menampak di dalam kawasan Madinah pada ketika itu. Tadi kita lintas masjid tempat berlakunya perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang yang berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Perang Khandaq adalah perang yang berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Perang ini pasukan ataupun kumpulan manusia yang menyertai Nabi SAW di dalam peperangan Khandaq. Sudah semestinya panglima perangnya ialah Rasulullah SAW. Tahun ke-5 Hijrah, masa tu para Duyuf Rahman, berapa umur Rasulullah? 53 tambah dengan 5 berapa tuan? 58 tahun. Masih lagi berperang, tuan-tuan. Dan di antaranya lagi yang berada di dalam kemah pasukan Islam, sahabat yang besar yang merupakan menantu Nabi SAW, itulah Sayyidina Ali ibn Abi Talib At-Turab radhiyallahu anhu. Di antara figure yang sebelum daripada perang Khandaq, orang tak berapa nak kenal sangat sahabat ni, tetapi dengan berlakunya perang Khandaq, sahabat ni nama dia mula meroket naik. Itulah Salman Al-Farisi. Tuan-tuan tahu apa gelaran yang diberikan kepada Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi, gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, iaitu sang pencari hidayah. Dia ni hidup mencari kebenaran. Para Duyuf Rahman, ayah ibu yang dirahmati Allah, dan di antaranya lagi yang berada di dalam kemah pasukan Islam, itulah Ubadah bin Samit. Manakala daripada kumpulan kafir Quraisy dan golongan-golongan Yahudi diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb, Abu Amir bin Abdul Wud, Tuhail ibn Asad, dan di antaranya siapa tuan-tuan? Bapa mertua Nabi, Huyai ibn Akhtab, yang mana Rasulullah SAW mengahwini anaknya, salah seorang daripada isteri Rasulullah yang memiliki mata yang sangat cantik, itulah Safiyah binti Huyai. Para Duyuf Rahman yang dimuliakan Allah, pada masa berlakunya peperangan Khandaq, perang Khandaq ni dia ada dua nama. Satu nama Khandaq. Khandaq itu dinisbahkan kepada parit yang digali. Ada dua parit yang digali. Berapakah kedalaman parit tersebut, itu pun khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata kedalaman parit yang digali oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat iaitu 11 meter ke dalam. Dalam tuan-tuan. Kalau liang lahat 7 kaki kan, 11 kaki, bukan 11 kaki ke dalam bumi. Ada yang mengatakan 9 kaki ke dalam bumi. Memakan tempoh masa yang terlalu lama dengan statistik ataupun permukaan bumi Madinah yang di bawah dia ada batu-batu keras. Jumlah umat Islam yang menyertai peperangan adalah seramai 3,000 orang, manakala jumlah musyrikin pada ketika itu seramai 10,000 orang.
Dan yang kedua, perang ini dinamakan sebagai perang Ahzab. Ahzab ini maknanya ialah kumpulan-kumpulan, kerana di dalam kumpulan ini terdiri daripada, di dalam peperangan ini terdiri daripada Yahudi Bani Nadir, Yahudi yang menyimpan dendam kepada Nabi SAW disebabkan mereka diusir kerana mereka mengkhianati perjanjian yang telah dilakukan oleh mereka dengan Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hari ketika Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah ada satu pasukan peninjau. Jumlah umat Islam pada ketika itu 3,000 orang. Jumlah orang kafir pada ketika itu adalah seramai 10,000 orang. Yang mana golongan-golongan Yahudi sendiri terdiri daripada suku Bani Quraidah, suku Bani Nadir, suku Bani Ghatfan, dan diketuai sendiri oleh kepala Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Para tuyuf Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seminggu sebelum daripada Quraisy datang menyerang, Nabi SAW ada pasukan perisik, yang mana pasukan perisik ni bagi tahu kepada Rasulullah sesungguhnya Quraisy telah pun bergabung dengan golongan-golongan Yahudi yang menyimpan dendam kepada Nabi SAW. Di mana? Di Mu'tah. Mereka berkumpul di Khaybar. Mereka berkumpul di Khaybar untuk datang menyerang kerajaan Islam Madinah, untuk membalas dendam di atas pelakuan bunuhnya umat Islam tidak berlaku adil kepada mereka. Sehingga peristiwa itu diketahui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada bulan Ramadan. Nabi pun bermesyuarat dengan para sahabat apa yang perlu dilakukan. Maka keluarlah cadangan daripada Salman Al-Farisi. Panjang cerita dia, sahabat tu cadangkan ni, keluar cadangan daripada Salman Al-Farisi. Nabi SAW dapat tahu musyrikin sudah pun mengumpul lebih daripada 10 nak datang menyerang Madinah. Maka Rasulullah SAW pun panggil para sahabat bermesyuarat. Ada di kalangan sahabat yang tak bersetuju untuk bertahan di dalam kota Madinah. Sebaiknya kita keluar, kita menghadap musuh. Sebaliknya ada yang mengatakan setuju dengan pandangan Nabi SAW. Musyawarah, perbincangan diperlukan. Jadi saya ringkas cerita. Salman Al-Farisi pun muncul. Dia pun bagi tahu kepada Rasulullah apa kata kalau kita berperang kali ini mengikut sistem peperangan tentera Parsi dulu. Tentera Parsi dulu dinamakan sebagai tentera Salah. Ingat ya ibu dah? Tentera Parsi yang terdahulu dinamakan sebagai tentera Salah. Ingat, sebelum berlakunya peperangan Khandaq, umat Islam sudah pun melalui beberapa peperangan yang kita sedia maklum. Yang pertama, peperangan Badar. Sistem yang digunakan oleh Rasulullah di dalam peperangan Badar iaitu dengan menguasai sumber-sumber air. Kemudiannya di dalam peperangan Uhud, sistem peperangan di dalam peperangan Uhud, Rasulullah menguasai bukit-bukit. Takkan pasukan-pasukan pemanah. Tapi sistem yang bakal digunakan kali ini iaitu sistem bertahan dengan menggali lubang. Setiap satu lubang ada seorang ketua, dan setiap satu lubang ada 10 orang penggali sedalam 11 kaki, lebar yang dirahmati Allah lebih 5 hingga ke 7 kaki. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang berlaku? Saya ringkas cerita. Musyrikin pun sampai ketika berlaku tengah duk gali lubang ni. Tuan-tuan tahu tak? Ada riwayat mengatakan umat Islam menggali lubang itu di dalam tarikh itu di dalam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 6 hari lama dia, ada yang mengatakan 10 hari. Allahu Akbar. Dah lah berpuasa. Tuan-tuan tahu tak? Panas bumi Madinah ni luar biasa, lebih panas daripada bumi Mekah. Sebab Rasulullah kata
dalam satu hadis sahih, siapa yang bersabar dengan kepanasan bumi Madinah, Allah Ta'ala bagi ampunan kepada dia. Oi, apa maksud tu? Maksud dia Madinah ni bumi yang terlalu panas. Malam di sini hampir mencecah 42 darjah Celsius. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah 10 hari gali lubang siap, Rasulullah pun dah tuai hasil-hasil daripada keliling taman-taman ataupun kebun-kebun anggur, sehingga musyrikin pun sampai mengepung kota Madinah daripada bahagian utara, kemudian daripada dalam. Apabila masuk hari kedua, hari ketiga, Quraisy buntu. Sebelum ni depan parit ni, setiap kali cuba untuk melintasi parit ni menemui kegagalan, gagal jatuh, sehinggalah ada seorang yang mana dari kalangan Quraisy, dia dikenali sebagai seorang yang sangat kuat. Seorang dia bersama dengan 100 orang tenaga. Bagi mereka yang ditugaskan, diamanahkan untuk menggali parit tersebut, mereka tidak dibenarkan pulang ke rumah, tak boleh pulang. Tuan-tuan, hanya golongan munafik sahaja yang berani dijumpa Rasulullah memberi bermacam-macam alasan. Wah, kenal dah mereka. Nabi tahu dah sikap mereka, maka Rasulullah pun tak tanya banyak lah. Tapi kalau yang datang tu daripada Nabi tengok, Nabi kenal, maka Rasulullah pun tanya, apa sebab yang menyebabkan kamu nak balik? Tanpa alasan yang kufur, Rasulullah tak bagi, kecuali untuk menunaikan hak isteri dan anak-anak dan beberapa keperluan yang lain, baru Rasulullah izin. Duyufur Rahman, apabila Quraisy yang berjumlah 10,000 bala tentera sampai di bahagian utara kota Madinah, hari yang pertama, yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, Quraisy menemui jalan buntu. Abu Sufyan yang lama ni dalam menyertai peperangan, sebaliknya pertempuran face to face. Tapi kali ni agak pelik kerana pertempuran ini pertempuran psikologi kebijaksanaan daripada Rasulullah. Umat Islam hanya bertahan daripada dalam. Hari yang ke-7, 8 dan 9, apa yang berlaku? Bukan kata Quraisy saja kelaparan, bahkan unta-unta mereka juga mati kebuluran. Mati dengan cuaca yang panas, tuan-tuan. Madinah ni kita sebut dah panas. Dengan cuaca yang panas, bekalan air yang terhad, dah berbelas hari mengepung kota Madinah, tak dapat menyerang. Sedangkan di sekeliling kota Madinah pada ketika tu, segala tumbuh-tumbuhan yang ada Rasulullah dah petik habis dah. Semua kebun-kebun anggur, semua kebun-kebun kurma sudah tidak ada buah. Manakala sumber air jauh daripada tempat mereka berkampung. Sampailah pada hari ke-15, tuan-tuan, Abu Sufyan pening kerana sudah terlalu banyak jumlah binatang-binatang tunggangan mereka yang mati kehausan. Bahkan ramai pasukan dia yang asal daripada 10,000, khususnya golongan-golongan Yahudi, sudah mula tidak percaya kepada pemimpin mereka dan mula tarik diri. Yang asal 10,000 lagi lama lagi tinggal sikit. Sampailah mereka tetap mengepung hari yang ke-27. Ingat, Madinah dikepung selama 27 hari. Cukup hari yang ke-27 dengan saki-baki tunggangan yang masih berbekal dan saki-baki tentera yang masih setia, menyebabkan Abu Sufyan terpaksa tarik diri. Dan Allah Ta'ala, sebelum tu Allah Ta'ala menurunkan ribut badai padang pasir yang dahsyat, sehingga merosakkan kemah-kemah musyrikin dan Yahudi. Tanpa berlaku pertempuran, hanya dengan kebijaksanaan dan strategi, umat Islam melakar kejayaan yang gilang gemilang. Itulah di dalam peperangan Khandaq.